Nobody is talking about the automotive industry anymore dengan izin. Orang lain dah move on. Industrial Revolution 4.0, Artificial Intelligence, Augmented Reality, Internet of Things. Nak juga kereta nasional ketiga. Apa strategi ekonomi Pakatan Harapan? Ya, tidak memberi keyakinan kepada orang bahawa kita melihat kepada masa depan ekonomi negara, tetapi masih lagi bangkitkan soal the sunset industry yang tidak ada orang lain yang melabur dalam industri tersebut. Beasiswa potong, tetapi boleh pula cari duit untuk diberi kepada college dan sekolah swasta. Bila nak bagi ada duit, bila tak ada macam-macam alasan. Hutang negara, hutang 1 trilion dan sebagainya. Ini naratif yang kita dengar daripada Menteri Kewangan, daripada Kerajaan Pakatan Harapan sejak hari pertama. Hutang 1 trilion sebab 1MDB. Hutang 1 trilion tak ada duit. Semuanya sebab 1MDB. Tetapi naratif ini diguna dari hari pertama sebab menjadi alasan untuk tidak tunaikan janji. PTPTN cannot sebab 1 triliun 1MDB. Pemansuhan tol cannot sebab 1 triliun 1MDB. Gaji minimum RM1,500 tak boleh, cannot sebab 1 triliun 1MDB. Ya, sila Aitam. Terima kasih Yang Berhormat Rembau. Saya tertarik dengan hujah-hujah Yang Berhormat yang bernas tadi. Cuma satu je, saya rasa heran. Kenapa tiba-tiba kerajaan Johor nak mengusulkan bina jambatan ketiga? Dan ini memang pelik. RTS yang telah dibaterai pun kita tak nak teruskan. Satu hari 288,000 penumpang yang dibawa, tapi dia ditinggalkan macam tu walaupun telah dibaterai oleh kedua-dua negara, dan kita nak bina jambatan ketiga dan dengan kos nak masuk Singapura VEP kena bayar RM108 setiap hari. Apa pandangan yang buat tentang perkara ini? Kalau saya masukkan dalam ucapan, nanti Aitam boleh sambung waktu perbahasan Aitam nanti ya. Saya nak stick kepada soal hutang 1 trilion ini. Ya, sebab dibangkitkan lagi tentang soal hutang 1 trilion ini. Dan disebut pula beberapa kali diulang bahawa hutang ini disorok off balance sheet, tidak dibentangkan, disorok daripada rakyat dan sebagainya. Saya nak bagi tahu kepada Dewan ini sebenarnya, apakah benar 1 trilion ini disorok? Apakah benar 1 trilion ini disebabkan oleh 1MDB? Saya nak bagi tahu kepada Dewan Tuan Yang Di-Pertua bahawa sebenarnya hutang ini tak pernah disorok. Hutang ini tak pernah disorok. Dulu kita tak kira sebagai hutang sebab pada waktu dulu memang kita menggunakan piawaian antarabangsa yang diiktiraf oleh IMF, International Monetary Fund, iaitu Government Finance Statistic 1986. Satu guideline yang ataupun tata cara perakaunan negara yang dikeluarkan oleh IMF sendiri, yang menggunakan accounting berdasarkan kepada cash basis, cash accounting. Tetapi Kerajaan Barisan Nasional apabila diumumkan pada tahun 2015 yang telah umumkan bahawa we move from cash accounting to accrual accounting. Sebab ini standard yang ditetapkan oleh IMF pada tahun 2014. Dan perbezaan besar antara cash accounting dengan accrual accounting adalah kita merekodkan segala liability, bayaran kita yang committed dari segi jaminan kerajaan, bayaran kita yang kita terpaksa buat, lease payment, PFI yang disebut oleh Menteri Kewangan tadi, mestilah dimasukkan dalam liability balance sheet kita sebab kita menggunakan balance sheet. Cepat dia. Terima kasih. Dalam dua laporan rasmi Kerajaan Pakatan Harapan, iaitu Kajian Separuh Penggal Rancangan Malaysia ke-11 dan juga laporan ekonomi untuk bajet 2019, dua-dua dalam laporan itu menyebut bahawa hutang ialah 686 bilion bukan 1 trilion. Satu lagi Yang Berhormat Rembau, ini adalah anggaran perbelanjaan pembangunan tambahan dan juga mengurus pertama 2018. Adakah bermaksud selepas ini ada tambahan kedua, ada tambahan ketiga? Kenapa tidak disekalikan? Berapa kali nak buat bajet tambahan ni? Ya, mungkin akan ada bajet tambahan untuk 2019. Itu akan, saya percaya, disusuli oleh Kementerian Kewangan nanti. Ya. Saya sebut angka-angka ini sama ada jaminan kerajaan ataupun lease payment dengan jelas telah dinyatakan menerusi memorandum berasingan di dalam penyata kewangan kerajaan. Tak pernah disorokkan.
memang kalau kita tengok, ya, Menteri Kewangan mendakwa kerajaan terdahulu menyembunyikan angka-angka ini seperti yang dikata pada ucapan tadi. Jelas sekali Menteri Kewangan tidak berkata benar, kerana setiap tahun Jabatan Akauntan Negara yang mengeluarkan penyata kewangan kerajaan persekutuan akan melaporkan segala bentuk tanggungan kerajaan dalam penyata kewangan tersebut. It's a memorandum item, ya, sama ada committed government guarantees ataupun lease payment, PFI, PPP semua adalah dalam memorandum. Memorandum yang disediakan oleh Jabatan Akauntan Negara. Bagi sistem accrual basis, apa-apa committed government guarantee serta bayaran lease payment perlu direkodkan sebagai liability item dalam balance sheet. Itu beza dia. Ya? Now you see it as liability. Tetapi yang bawa accrual accounting standard ini adalah Barisan Nasional. Takkan kalau kita nak sorokkan, kita nak ubah cara accounting standard kita daripada cash accounting sampai accrual accounting, dapat tengok balance sheet, dapat tengok hutang dan juga liability, tanggungan segala-galanya. Ya? Jadi tak betul yang menyatakan bahawa nak disorok dan sebagainya. Pada minggu lepas, ketika penggulungan Menteri Kewangan dalam perbahasan usul menjunjung titah, Menteri Kewangan memberi bayangan kononnya sekali lagi hutang negara meningkat disebabkan semata-mata hutang 1MDB. This narrative that the national debt is entirely because of 1MDB dengan izin. Sedangkan hutang 1MDB adalah 38 bilion atau kurang 4% daripada keseluruhan hutang dan liability kerajaan persekutuan. Jadi konteks naratif ini mestilah jelas dan jujur. Kita tak boleh mengatakan bahawa segala-galanya adalah disebabkan 1MDB. Ya, kita akui bahawa ada banyak kelemahan berkenaan dengan 1MDB dan harap dapat diselesaikan. Tetapi untuk membina satu naratif yang mengatakan bahawa tak ada duit, terpaksa potong semua subsidi, semua bantuan allowance untuk orang miskin disebabkan 1MDB, tak betul. Apa hutang, profil hutang 1 trilion ringgit ini yang disebut-sebut dan sebagainya. Kita ambil contoh committed government guarantees yang selalu disebut oleh Menteri Kewangan, ya, committed government guarantees, off balance sheet item, seolah-olah ini segala-galanya adalah berkenaan dengan 1MDB. Saya nak bagi contoh apa yang dikatakan sebagai committed government guarantees. Hutang kerajaan, hutang yang telah dijamin oleh kerajaan yang sekarang ini terpaksa dibayar oleh kerajaan, ya. Kononnya skandal, projek-projek skandal dan sebagainya. Sebahagian besar daripada hutang ataupun committed government guarantees yang dibayar sekarang ni oleh kerajaan adalah projek-projek public goods, public investment. Pan Borneo Highway, saya sebut waktu penggulungan menteri, tak dapat dibina melalui pembiayaan konvensional sekiranya kita tak buat melalui off balance sheet. Bagaimana kita nak cari peruntukan yang besar untuk membiayai Pan Borneo Highway kalau tidak diwujudkan SPV, tidak diwujudkan terbitan bond yang dijamin oleh kerajaan? Projek itu memang wujud, dapat diberi kepada Sabah dan Sarawak tanpa pembayaran tol. Ini adalah committed government guarantees yang dibayar. Apa lagi yang committed government guarantees yang dikatakan skandal, MRT, LRT, ini semua dibayar melalui committed government guarantees. The projects are there, they're not scandal. Ini semua public goods. Kalau tak dapat, kalau tak dibuat cara ini, kalau kita nak buat cara conventional financing, sampai bila kita tidak akan dapat cari peruntukan untuk membina lebuh raya Pan Borneo tanpa tol? Ini yang dikatakan soal hutang negara, ya. LRT, Malaysia Rail Link untuk ECRL, ya. Semua diterbitkan sebagai committed government guarantees. Janganlah sebut bahawa ini semua 1 trillion 1MDB, 1 trillion projek yang tak wujud, 1 trillion skandal. Ini semua adalah, ya, off balance sheet item. Tetapi dilaksanakan oleh kerajaan supaya kita dapat peruntukan, dapat raise money, bonds, untuk kita membiayai projek-projek tersebut. Memanglah sebahagian daripada projek ini tidak ada pulangan sebab dia public goods. Apabila kita cakap soal teori ekonomi public goods, memang tidak akan ada pulangan, ya, pulangan secara langsung kepada kerajaan, tetapi pulangan kepada rakyat banyak. Pulangan kepada Sabah dan Sarawak, membuka kawasan-kawasan wilayah yang terpencil, yang pedalaman dan sebagainya. These are all the added benefits yang kita dapat daripada pembangunan tersebut. Jadi saya harap bahawa perkara ini tidak diulang. Dan kalau kita cakap soal PFI, PPP dan sebagainya, ini pun diguna untuk membina
projek-projek yang kalau menggunakan pembiayaan konvensional tak dapat dibuat. Universiti dibina melalui PFI dan PPP. Sekolah dibina melalui PFI dan PPP. Quarters polis dibina melalui projek BLT, ya. Satu lagi projek pembiayaan swasta dan kerajaan. Jadi apabila kita cakap soal hutang negara, jangan kita sebut dengan simplistik naratif yang mengatakan bahawa ini adalah skandal 1MDB. Kita kena, ya, saya sebahagian daripada jawatankuasa khas parlimen berkenaan dengan bajet, dan kita akan buat rumusan berkenaan dengan isu hutang ini supaya jelas kepada rakyat bahawa hutang adalah satu perkara yang mudah dispin ataupun mudah disampaikan melalui naratif bahawa hutang terlalu besar dan kita tak dapat nak buat apa-apa, ya. Jadi saya harap Tuan Yang Ketua bahawa dalam tempoh masa yang diberikan kepada saya, kita melihat yang pertamanya adalah keadaan ekonomi yang semakin meruduh, ya, sama ada capital economy, sama ada people's economy, dan alasan bahawa ekonomi kita sekarang ini merudum disebabkan hutang 1MDB 1 trilion itu tidak boleh dipakai lagi. Rakyat sudah peka bahawa ini adalah kerajaan yang tak